sikit sangat mereka tidur di waktu malam. Tidur ni kena sikit, jangan sampai 8 jam. Kalau tidur sampai 8 jam, rugi dah kita duduk dalam dunia ni. Pas dunia ni bukan tempat rehat-rehat, dunia tempat beribadat, dan akhirat tempat balasan. Kena ingat, terbaliknya, dunia bukan tempat balasan, akhirat bukan tempat ibadat. Jangan menyesal besok di padang mahsyar, menggigit jari melihat orang-orang yang dapat nikmat yang Allah Ta'ala siapkan. Jangan kita menyesal di padang mahsyar besok tengok nabi-nabi agaknya. Bukan nabi, orang yang beramal. Sama bangun malam. Tak ramai orang bangun malam ni sebenarnya. Jadi kita bangun pagi-pagi. Pagi-pagi bangun, kita mandi, siapkan, canggihnya mandi, bersih-bersihkan badan, kemudian ambil uduk, siap-siap, kita pun semayang malam. Semayang malam dimulai dengan semayang uduk dulu, sunat uduk, kemudian tu sunat taubat, kemudian tu semayang tahajud 8 rakaat, kemudian semayang hajat 2 rakaat. Minta satu je, ya Allah Tuhanku, makbulkan permintaanku pada bila-bila masa aku minta. Makbulkan permintaanku pada bila-bila masa aku minta. 2 rakaat. 3 rakaat witir, jadi 17 rakaat. Habis semayang, istighfar 100 kali. Pasal Nabi pun beristighfar 100 kali, 70 hingga 1 kali. Nabi dosa tak ada, dia maksum, pun minta ampun juga, pun minta ampun. Kita ni tak dosa ke? Kita banyak dosa. Kita mesti mengaku kita berdosa. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, la yaghfiru dhunuba illa anta, faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku zalim diri aku sendiri. Sebanyak-banyak kezaliman kita rasa zalim. Bila kita buat dosa, bermakna kita menempah masuk neraka. Kita yang zalim. Allah Ta'ala tidak akan zalim kita sikit pun, tetapi kita yang zalim diri sendiri. Buat dosa, kita sengaja mengikut telunjuk dunia, syaitan dan nafsu. Syaitan menyuruh kita buat maksiat, lepas tu kita buat maksiat, dia pun cabut lari. Aku terlepaskan daripadamu. Pasal nikmat kemaksiatan itu sekejap aja, dosanya berpanjang. Itu sebabnya mengapa orang itu jiwanya sakit, pasal perbuatan dan hati tak sama. Hati tidak mau buat jahat, tapi yang lahir buat juga. Maka bercanggah dalam dan lahir, dalam dan luar. Bercanggah yang luar buat maksiat, yang hati tak setuju. Tapi oleh kerana desakan, asutan daripada syaitan, kita buat. Syaitan pandai. Dia berpengalaman bertahun-tahun bagaimana nak menggunakan kita itu, bagaimana nak pusingkan kita itu. Kita pun terlepas, terlajak. Pasal kuat nafsu. Nafsu pun jahat. Innan nafsa la ammatun bisu. Nafsu itu memang mengajak kita buat jahat. Nafsu itu memang bagus sebenarnya. Nafsu yang tak menyeleweng. Yang rosak itu nafsu yang menyeleweng. Nafsu makan, makanlah, tapi jangan yang haram. Nafsu syahwat, ambillah untuk menurunkan keturunan. Nafsu marah untuk menjaga kehormatan, tapi jangan dibawa, diikutkan nafsu itu. Syaitan pun ikut sekali. Itu yang rosak kita. Dia mengajak kita buat maksiat, mengedepankan yang sonok-sonok itu. Dia lupa yang belakang, yang jadi rosak, yang akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita tak berani buat maksiat. Jadi kita buat ibadat seperti saya kata tadi. Lepas itu, lepas istighfar 1 kali, kita tahlil 300 kali.
Dan selawat 100 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin 40 kali. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar 40 kali. Cukuplah. Itu pun dah banyak. Sembahyang subuh berjamaah. Jangan lupa sembahyang sunat subuh. Rakaat al-fajri khairun min dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat fajar itu, sembahyang sunat subuh itu lebih baik dari dunia dan isi kandungannya. Gitu. Habis sembahyang subuh. Kita wirid sikit, baca Yasin supaya menguatkan, memantapkan iman kita. Baca Yasin lepas solat subuh. Habis tu, kalau baca Quran lah. Kemudian siang kita pun sembahyang duha 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat. Kalau malam tak sedar, sembahyang siang 12 rakaat, ganti balik. Sembahyang zuhur, sembahyang 4 rakaat sunat zuhur, 2 rakaat muakkad, 2 rakaat tidak muakkad. Lepas zuhur pun sama. Asar pun sama. Setelah tak ada. Maghrib, sebelum maghrib tidak muakkad, lepas maghrib muakkad. Isya dan sembahyang malam. Nak tidur kita baca Al-Mulk, As-Sajdah dan Al-Waqi'ah. Nak tidur kita baca Al-Mulk untuk mengelakkan siksa kubur. Kemudian Al-Sajdah Nabi baca lepas nak tidur, dan Al-Waqi'ah. 3. Itu pusing setiap malam itu hari-hari. Cukuplah segi persediaan. Tapi sedekah pun jangan lupa. Sedekah pun jangan lupa. Pasal ramai orang sembahyang kedekut pun ditahan. Habis sebab itu. Jadi kita beramal. Saya pesankan tuan-tuan, kalau tak boleh buat banyak, buat sikit. Kalau sekiranya malam-malam tak boleh bangun juga, kita buat sikit lagi subuh nak masuk, kita sembahyang juga. Sembahyang juga, jangan tinggal. 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, cukup dah. Jangan 1 rakaat witir je pula, bangun-bangun witir 1 rakaat je. Itu malas nak mampu tu. Habis sebab itu. Kemudian yang ketiga pula, yang pertama tadi merenung ciptaan Allah Ta'ala, yang kedua merenungkan neraka, yang ketiga merenungkan syurga, yang keempat merenungkan kecuaian kita, merenungkan nikmat Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Renungkan nikmat yang kita terima, yang kita gunakan, yang kita makan. Nikmat macam-macam. Nikmat sihat, nikmat lapang. Pasal akhirat besok tanya, thumma tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan disoal di padang mahsyar besok segala nikmat. Di antara nikmat sihat dan lapang. Waktu lapang kita buat apa? Taklah duduk penuh, kan rugi masa. Sekurang-kurang kita, Luqman berkata, ya wahai anakku, lazimkan membaca Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan dosa aku. Mudah-mudahan waktu engkau membaca itu serentak waktu mustajabnya doa. Duduk orang, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan dosa aku. Mudah-mudahan serentak waktu kita berdoa itu, waktu mustajab doa, Allah ampunkan dosa kita. Duduk saja. Selalu kita buang masa duduk tengok TV, betul-betul bohong. Tak ada faedah pun, tak ada manfaat. Apa lagi? Macam-macam TV punya rancangan yang tak ada manfaat pun. Rugi masa, rugi elektrik, rugi masa. Faedahnya tak ada apa. Kita pun tak tahu TV nak bawa ke mana kita. Ribut, suka, tak ingatkan mati, tak ingat. Perasankah kita waktu berhibur suka-suka tiba-tiba mati? Nak jawab menjadi soalan pada masyarakat. Dikubur besok bagaimana?
Itu sebabnya kita lihat bahawa Allah SWT ni sebenarnya memberi kita peluang untuk kita bersiap-siap mencari bekalan di padang mahsyar. Tuhan sayang kita.